Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat tengah hari. Okey, so tak apa. Sementara tunggu yang lain dia, Kak Az nak memperkenalkan diri dulu. Okey, ini pertama kali Kak Az live pukul 1:30 tengah hari. Sebab hari ni nampak macam blur. Tiba-tiba ada ilmu nak sharingkan bersama-sama. InsyaAllah ia boleh memberi manfaat kepada semua. Okey, so sebelum tu nak memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nasyim Mufti Zahir. Okey, boleh panggil Kak Az. Lebih suka dipanggil dengan nama Kak Az. Kepakaran saya adalah membantu penggemar kudapan tradisi untuk mendapatkan popiah cheese yang sangat melting di mulut tapi melangkaukan kalbu untuk menghilangkan rasa rindu air tangan ibu. Alhamdulillah. Okey, so hari ni dia berkaitan dengan tips. Dia bukan tips lah, sebenarnya nak sharing ilmu. Okey, sebab kalau kita sharing ilmu, kita akan dapat ilmu baru. Kalau kita perhatikan ilmu, kita akan dapat result. Okey, siapa setuju? Okey, so insyaAllah siapa yang baru masuk ataupun baru yang akan mengikuti live selepas ini, boleh bantu Kak Az share dan like kepada rakan-rakan yang lain. InsyaAllah semoga ianya dapat memberi manfaat kepada yang lain. Okey, so berkaitan dengan topik hari ini, okey, yang bestnya adalah sebab kalau kita dapat ilmu, sebaik-baiknya kita kongsikan. Sebab selepas kita dapat ilmu, walaupun kita tak praktikan, insyaAllah kalau ilmu tu kita kongsi dan orang itu mempraktikan apa ilmu yang kita kongsikan, insyaAllah kita akan dapat pahala. Okay. Itu maksudnya kita mengumpul pahala ataupun kita mengumpul pahala untuk pencen kubur. Alhamdulillah. Okay. Sebenarnya ilmu hari ini adalah berkaitan dengan kod. Okay, dengan coding. Okay. Selama ni terfikir juga apa pentingnya coding kalau kita ada data. Okey, sebagai seorang yang melakukan melakukan bisnes kecil-kecilan ataupun kita panggil usahawan online, okey, database adalah benda yang paling penting untuk kita jaga. Okey, macam mana kita nak jaga database? Okey, database ni tak kisahlah sama ada orang tu just PM untuk pembelian ataupun just PM untuk dapatkan maklumat. Kadang-kadang ada juga yang reply PM harga, tapi at the end dia senyap je kan. Okay. Walaupun di PM tapi just ambil nombor telefon tu, just kita save. Okay, sebab itu adalah maksudnya dia dah ada satu perasaan interesting ataupun untuk dia nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan kita punya produk. Okay, so maksudnya database walaupun dia belum membeli tapi dia adalah prospek kita, so kita kena save juga. Okay, so apa yang Kak nak kongsikan ke sini adalah dia berkaitan dengan coding. Berkaitan dengan coding. Okay, coding ni kalau bahasa kita memberikan kod. Kalau dekat produk, kalau kita beli barang kan kita ada kod kan, barcode. Barcode kita scanning betul. Okey, tetapi database yang kita terima daripada pembelian pelanggan kan, kita dapat nombor phone, kita dapat maklumat pelanggan kan, kita codingkan. Kita codingkan sebab coding ni banyak membantu kita. Sebab kita nak tahu, ada juga yang melakukan iklan berkaitan dengan iklan berbayar. Okay, iklan berbayar ni dia memang akan spend banyak duit lah untuk tu. Tetapi walaupun kita tak menggunakan iklan berbayar, tapi kita ada zero cost marketing, kita boleh menggunakan melalui FB, kita boleh dapat data daripada IG kan, kita boleh dapat data ke pelanggan daripada TikTok, betul. So kita boleh dapat data daripada WhatsApp group. Okey, semua tu data. Yang penting adalah nombor telefon, alamat dan nama. Okey, nama pelanggan kita. So bermaksudnya yang penting adalah setiap maklumat ni kita kena simpan. Kita kena simpan dan kita kena simpan bukan dalam phone. Okey, yang sebaiknya adalah kita simpan dalam bentuk Excel. Excel. Okey. So berbalik kepada coding tadi. Okey, berbalik pada coding, yang bestnya adalah coding ni apa yang Kak nak sharekan ilmu hari ini adalah coding ni berkaitan dengan daripada sources tu kita dapat daripada mana produk apa yang customer beli dan tarikh bila, bulan berapa dan juga
dia berkaitan dengan waktu bila dan siapa nama. Sebab kadang-kadang ada nama Kak As. Mungkin Kak As ni ada 2-3 orang panggilan yang sama. So kita boleh buat coding untuk nama juga. Okey. So sekarang ni Kak As akan cuba okey. Perasan tak kat sini? Okey. Pernah terfikir untuk buat kod bagi data pelanggan? Kan? Okey. So tengok kat sini. Okey. Ni kod pertama adalah kita kena bermula dengan kod resources. Okey, kod resources contohnya sekarang ni kalau kita guna zero cost marketing, kita boleh pergi pada Shopee, kita boleh pergi pada FB kan. Okey, kita jadikan kod dia. Contoh Shopee kita bagi kod 500, FB kita bagi kod 100. Okey, contoh macam tu. Okey. Yang kedua, okey, yang pertama ni adalah kod resources. Okey, yang kedua ni adalah kod produk. Okey, produk ni contoh macam saya ada a few produk. Okay, so kita boleh pergi dekat sini lah. Contohnya kalau Kak As punya produk adalah Popia Cheese, so Popia Cheese Kak gunakan PC Popia Cheese. Okay, TN untuk tak nenas. Okay, dan seterusnya lah kita boleh sekali. Okay, yang ketiga dia berkaitan dengan tarikh. Dia berkaitan dengan tarikh. Okay, yang ketiga dia berkaitan dengan tarikh. Okay, tarikh ni macam mana? Tarikh ni adalah dia berkaitan dengan, kita mulakan dengan bulan, hari, bukan date dan tahun. Ikut yang ni. Okey, so maksudnya sekarang ni adalah bulan 08 hari ni 26 21. Kita ambil digit terakhir je. So kita ambil ni adalah bulan, ni adalah tarikh hari ini, dan ini adalah tahun. Okey, kod yang ketiga. Okey, kod yang keempat adalah dia berkaitan dengan giliran. Siri. Okey, siri ni bermaksud kalau hari ni 08 26 21. Okey, contohnya pelanggan pertama siri dia adalah kita start dengan 01. Okey, so nanti ada pelanggan kedua, kita start dengan 08 26 21, start dengan 02. Kan nampak siri dia 01 02. Okey, siri ni akan berubah, akan bermula contohnya hari ni 26 bulan, esok 27 kan. Okey, so 08 27 21, kita start balik dengan 01. So sekuen dia ikut tarikh dia ni. Ikut tarikh di sini. Okey. So, okey Okey, itu adalah kod yang keempat. Kod yang kelima adalah kita letakkan nama. Nama pelanggan. Nama pelanggan. Okey, contoh nama dia adalah As. Okey, so As ni kadang ada 2-3 nama. Kita letaklah As 1, As 2, ataupun As letaklah As Melaka 1, As Pening 2. Boleh je macam tu. Okey, so secara keseluruhan dia, coding ni kita boleh letak macam ni. Contoh dia, okey, contohnya dia berkaitan dengan kita dapat data daripada Shopee, lepas tu kod dia beli daripada Shopee, dia beli Popia Cheese. Okey, so tarikhnya adalah pada hari ini. Tarikh hari ini 26 8 20 21. Okey, nama pelanggan tu adalah Sheila. Okey, Sheila. Ini adalah pelanggan Sheila, pelanggan pertama. Okey, so kita boleh buat kod macam ni. Shopee kod dia adalah 500. Kod dia adalah 500. Okey, 500 Popia Cheese tadi apa? PC. Okey, lepas tu hari ni adalah date 26/8/2021. Kita start dengan 082621.
Okay, so nama dia adalah Sheila. Ni pelanggan pertama. So pelanggan pertama dia kena mula dengan kod 01 sebab sekuens yang pertama. So kita boleh letak nama Sheila. Salah. Sheila. Huruf kecil, huruf besar pun tak apa. Dia depends pada kita. Okay, so inilah ada contoh coding yang kita boleh gunakan. Hai Mas, terima kasih join Kak As hari ni. Assalamualaikum. Hari ni Kak nak kongsi ilmu berkaitan dengan apa? Kak ulang balik. Pernah tak kita fikir kita nak buat coding untuk data pelanggan? Okay. Ni Kak dapat ilmu daripada okay, Kak dapat ilmu tengah hari tadi daripada Sedharma. So Kak sharekan sepantas mungkin sebab takut kita lupa. At least dekat live ni, lepas tu kita boleh download, so kita boleh remind balik nanti, kita boleh tengok balik. Okay, so macam mana nak buat coding ni kan? Coding ni sangat penting sebab nanti masa kita nak boost ke, kita nak tengok kita punya record mudah. Okay, macam mana kita nak buat coding tu? Ni Kak sharekan dekat sini. Okay, coding tu dia ada berapa step? Dia ada 5 step. 5 step. Okey, kita mulakan dengan pertama. Kak ulang balik, kita mulakan dengan pertama. Kita pakai kod resources. Mana kita dapat pelanggan tu? Contoh kalau Shopee mungkin kod dia 500. Ni kita set sendiri. Tak payah ikut mana-mana pun. Kalau FB kita pakai kod 100. Contoh macam tu. Okey, yang kedua kita pakai kod produk. Kod produk. So kod produk ni kita ada variety of produk kan. Okay, kalau Popeye Cheese kita pakailah PC. Kalau tak NAS kita pakai TN. Kalau tak Blueberry kita pakai TB. Contoh macam dan so on lah. Apa banyak produk yang kita ada, just letak coding saja. Sebab kita nak tahu berapa banyak produk yang paling laris. Macam tu. So yang ketiga dia berkaitan dengan tarikh. Contoh macam hari ni kan. Hari ni tarikhnya adalah 26/8/2021. Okey, tetapi untuk kode ni biasa kita akan mula dengan bulan. Kita mula dengan bulan, lepas tu diikuti dengan tarikh dengan tahun. Okey, so maksudnya 08, 26 dengan 21. Tahun ni kita ambil 2 digit terakhir je. Jangan ambil penuh, nanti banyak pula. Okey. Okey, so yang keempat, okey, siri. Siri ni maksudnya sekuens lah. Mana nak mula dulu? Kalau pelanggan tu adalah pelanggan yang pertama, kita start dengan 01. Kalau pelanggan tu masuk yang kedua, kita letak 02. Okay, dia tak kisah mana-mana. Walaupun dia 500 ke 100 ke, ikut sekuens dia je. Okay, dia ada bulan, dia ada tarikh, dia ada tahun, ikut sekuens dia. Okay. So yang ke 5, nama pelanggan. Contoh nama pelanggan dekat sini, for example lah, nama As ni banyak pula nama As kan. Okay, kita boleh letak As Melaka, As Pening ataupun As 1, As 2, mana-mana. Ikut kita punya pilihan. Okay, so macam mana nak buat coding ni? Okay, simple je. Contoh yang dekat sini kan. Okay, kita dapat resources database tu daripada Shopee dan dia membeli Popeye Cheese pada tarikh hari ni. Sheila ni adalah pelanggan pertama kita. Okay, so kita boleh buat macam ni. Ini adalah berkaitan dengan Shopee, coding Shopee. PC ni berkaitan dengan Popeye Cheese. Okay, ni 08 berkaitan dengan bulan Ogos. Okay. 26 ni adalah berkaitan dengan tarikh hari ni, 26 hari bulan. 21 ni adalah tahun. Tahun 2021 lah. Kita ambil 2 digit terakhir je. Okey. 01 ni sekuens. Hari ni maksudnya Sheila ni adalah pelanggan pertama, so dia mula dengan 01. Okey. So Sheila. So kita tahu Sheila adalah pelanggan pertama, pembelian daripada Shopee, dia beli Popeye Cheese pada tarikh hari ni 26/8/2021. Mudah kan? So yang kenapa ia mudah? Okey, kenapa ia mudah? Ini baru nak cerita kenapa dia mudah. Mudahnya sebab kalau kita faham database ni kita kena simpan dekat Excel, betul? Okey, dalam Excel banyak kita boleh buat. By coding kita boleh buat. Contoh, kalau kita nak sort. Kalau kita nak sort tu maksudnya kita nak data tu hanya berkaitan dengan Popeye Cheese. So kita boleh sort by PC. Itu mudahnya kalau kita pakai Excel. So by coding ni memudahkan kita. So contoh kita nak tahu untuk bulan ni berapa banyak pembelian daripada Shopee. Pembelian daripada Shopee untuk Popeye Cheese. So kita boleh sorting dalam Excel je. Itu membantu kita untuk coding. Yang kedua, kita boleh identify dalam banyak-banyak platform zero cost marketing tu, mana satu yang kita paling berkesan. Adakah zero cost tu daripada Shopee? Adakah zero cost tu daripada FB? Kalau FB mungkin kita buat
coding 100 lah. Okay. Adakah ia daripada TikTok? Adakah ia daripada IG? So benda-benda inilah yang kita kena tracking, yang kita kena buat setiap hari dan juga setiap minggu. Ini paling penting sekiranya kita melakukan marketing menggunakan FB ads ke, IG ads ke, Shopee ads ke. Ini memang sangat-sangat perlu, sebab kita nak tahu adakah setiap pengiklanan kita itu akan menghasilkan pembelian daripada customer. Okey, so nak share juga ya. pelanggan ni database ni, kita jangan kita jangan hanya Assalamualaikum, siapa tu? Terima kasih sharing masuk live kat hari ni. Hari ni pertama kali live 1.5. Okay, sebab hari ni ada ilmu yang nak sharing. Okay, nanti boleh go through balik berkaitan dengan coding. Okay, boleh tulis dekat komen so Kak boleh tahu siapa yang join live kat hari ni. Okay, Assalamualaikum, selamat bersama Kak hari ni. Okay, so berkaitan dengan coding ni dia sangat penting. So siapa juga kita punya database, walaupun prospek kena simpan. Okay, sebab ianya perlu untuk membantu kita untuk generate future sales. Okay, sebab ada prospek kadang dia tulis PM harga kan. Ambil je nama dia, sebab benda PM harga tu bermaksud dia dah berminat. Cumanya mungkin waktu ini dia belum ada kuasa membeli, tetapi dia nak tahu kita punya produk, dia nak tahu kita punya apa yang kita boleh bantu dia. Contoh, for example, kalau dia always monitor je, maksudnya sama ada dia nak melakukan pembelian ataupun dia nak melakukan kongsi rezeki melalui sistem agent. Okay, so dua-dua database ni kena simpan. Okay, kena simpan, kena masukkan dalam kita punya kolam. Kolam tu maksud adalah ada satu kawasan ataupun satu tempat yang kita generate untuk kita beri maklumat kepada semua prospek kita ataupun semua kita punya pelanggan. Okay. So Mas, inilah maklumat ataupun ilmu yang Kak nak kongsikan hari ini. Semoga dia boleh memberi manfaat untuk Kak As dan juga yang lain. InsyaAllah siapa praktis, InsyaAllah dipermudahkan dan kita akan nampak impact dia. Walaupun satu saja kita praktikan, InsyaAllah dia akan membantu memulakan untuk step yang lain. Okay, so sebelum Kak sudahi live Kak hari ini, Kak doakan semua siapa saja yang menonton atau bersama Kak hari ini dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, sentiasa ceria bersama kesayangan. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.